Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bisunnati ila yaumiddin, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pencinta ilmu, pencinta Al-Quran dan juga sunnah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi yang ceria ini 22 Zulqa'dah 44 bersamaan dengan 11 Jun 23, kita syukur kepada Allah SWT kerana dapat mula pengajian tafsir surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah yang ke-90, juzuk yang ke-30. InsyaAllah kita akan ambil muqaddimah surah, intisari kandungan, munasabahnya, kemudian diikuti dengan 10 ayat, separuh daripada surah ini kita akan bincangkan dalam ayat-ayat ini insya-Allah. Jadi para pelajar yang ada tafsir pimpinan, muka surah 1392. 1392. Mari kita baca separuh ayat dulu, kemudian kita pergi kepada huraiannya insya-Allah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. Undur selangkah satu muka, balik kepada huraian ayat, balik kepada muqaddimah surah. Muqaddimah surah Al-Balad dalam tafsir pimpinan. Surah ini diturunkan di Makkah, dia panggil surah Makkiyatun. Naqal al-ijma' ala dhalika ghairu wahidin minal mufassirin. Mengandungi 20 ayat, ayat dia ada 20. Tasmiyatus surah, nama surah ni apa? Nama dia surah Al-Balad. Kenapa? Apa makna Al-Balad? Makna negeri, yakni negeri Makkah Al-Mukarramah. Kerana pada awal surah ini Allah Ta'ala bersumpah dengan tanah suci itu untuk menegaskan perihal keadaan manusia dalam alam kehidupan ini. Ini dipanggil nama Mekah. Para jemaah sekalian, anda dah tulis dalam buku Mekah Mukarramah ini, ada 10 nama Mekah yang terdapat dalam Al-Quran. 10 nama Mekah yang terdapat dalam Al-Quran. Ni siapa nak pergi Mekah, tak segi Mekah pun kena ada buku ni. Ni orang nak pergi haji ni bawa. Jadi menarik. Jadi kita duduk dalam apa ni, dalam kapal terbang ke, dalam bah ke, boleh baca. Bekalan nak pergi haji dan dengan kembar dia lah. Buku Madinah tu cantik. Alhamdulillah. Jadi Allah Ta'ala sebut la uqsimu bihadzal balad. Al-balad ay al-baladul haram.
Iaitulah bumi Mekah. Bumi Mekah. Ada juga nama lain ditulis dengan nama La Uqsimu. Surah La Uqsimu. Yang ketiga nama dia La Uqsimu bihadzal balad. Dan ada juga orang yang ulama menamakan surah Al-Aqabah. Al-Aqabah. Yang pentingnya masyhurnya surah Al-Balad, surah Al-Balad. Surah Al-Balad, surah La Uqsimu, surah La Uqsimu bihadzal balad, dan surah Al-Aqabah. Ada 4 nama dia. Baik para jemaah sekalian, intisari kandungannya menerangkan bahawa manusia dijadikan oleh Allah Ta'ala sentiasa dalam keadaan kabad. Apa dia kabad? Kabad bermakna masyaqqah wa ta'ab wa mukabadatin li umuri dunia wal akhirah. Mana dalam keadaan perihal manusia ni susah. Tak susah lagu mana awak. Nak makan nasi kena menanuk. Ramai kita hari ni mudah sikit pada orang dulu. Orang dulu kan nak nanuk nasi kena pergi tapi berah dulu, kena pergi tumbuk berah. Ya, buai dia punya kulit-kulit padi tu. Tapi pula Allah berambak kejar ayam pula. Lah ni mudah dah, tak ada kejar-kejar. Ayam duk nunggu tepi jalan tu orang jual. Nah, nyawa lalak pagi lagi. Dia kata apa? Tapi susahlah kabat. Nak makan apa susah. Apalagi kehidupan yang lain susah. Tak susahnya bila dalam syurga sebab tak susah. Nak makan mari serek mari. Allahu akbar. Jadi Allah Ta'ala menerangkan bahawa manusia dijadikan dalam suasana sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jismani dan rohani. Manusia yang demikian keadaan tidaklah patut ia terpedaya dengan kuat kuasa yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada sesiapa pun yang dapat mengatasi kuat kuasanya dan menyeksakannya. Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah dengan kekayaan dan pengaruhnya? Kenapa? Ini timbul soalan. Bukankah Allah Ta'ala telah menjadikan baginya 2 mata untuk ia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan Allah yang memiliki segala-galanya? Juga menjadi baginya lidah serta 2 bibir untuk menyempurnakan sebahagian besar dari hajat-hajatnya. Kalau tak ada bibir ni macam mana mau minum air? Tak, letak kat serik keluar. Penat dia kata. Selain itu, Allah Ta'ala telah menunjukkan kepadanya 2 jalan. Jalan kebaikan untuk dijalaninya dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Meskipun demikian, tetapi manusia tidak memilih jalan kebaikan, merempuh masuk, mengerjakan amal-amal yang tinggi darjatnya di sisi Allah. Di antaranya memerdekakan hamba sahaya, atau memberi makan kepada anak yatim, atau kepada orang miskin yang terlantar. Selain daripada ia tidak mengerjakan amal-amal itu, ia tidak pula menjadi dari golongan orang-orang yang beriman dan berpesan-pesan dengan sabar serta berpesan-pesan dengan kasih sayang, kerana hanya dengan iman sahajalah ia akan mendapat pahala bagi segala amal kebajikan yang tersebut. Tamaklah kita muqaddimah pimpinan. Sekarang ni kita mari kepada muqaddimah Al-Muharrar. Maqasidus surah, objektif surah ni apa? Min ahammi maqasidis surah zikru tabi'atid dunya. Allah Ta'ala sebut tabiat dunia ni. Wa ma yu'anil insanu fiha min mukabadatin lisyada'id. Manusia ni akan menghadapi kesusahan-kesusahan yang banyak. Wa ma yusiluhu ila sa'adah, dan juga apa yang sampai kepada mereka boleh sampai kepada kebahagiaan. Jadi ada susah,
ada senang dalam hidup kita ni. Allahu Akbar. Ada enam tajuk topik besar dalam surah kita di 6 topik. Yang pertama at-tanwih bi sya'ni Makkah. Allah Ta'ala sebut tentang kedudukan Mekah. Mekah. Yang kedua, mabtuliya bihil insan. Allah Ta'ala uji hamba-hamba dia di atas dunia ini minan nasabi wat ta'abi. Letih, penat, susah, tak usah kata apalah, daripada kita bangun tidur berlari ke tandas. Allah Akbar. Sudah bangun tidur pergi semaya subuh, lepas subuh sibuk cari makan pula. Tak ada senang hidup atas dunia ni, kecuali kita ambil peluang yang ada ini untuk mendekatkan diri kepada Allah, mengisinya dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dunia ini lubuk akhir, lubuk pahala, ladang kebajikan dan peluang untuk kita menaikkan darjat dan taraf kita di sisi Allah Azza wa Jalla dengan ibadat, dengan zikir, dengan kebaikan-kebaikan yang kita buat. Inilah peluang untuk kita. Jangan lepas peluang. Siapa dia lepas peluang ni saja dia. Sadisan, yang ketiga, zamul ikhtirar bil quwwati wat tafakhur. Allah Ta'ala cela mana-mana orang yang terpedaya dengan kekuatan dia dan berbangga-bangga dengan harta benda, kedudukan dan anak pinak. Rabi'an, yang keempat, ti'dadu ni'amillahi ta'ala lal insan. Allah Ta'ala mengungkit beberapa nikmat dia kepada manusia. Khamisan, yang kelima, al-haddu 'alal mudawamati 'ala fi'lil khairi wa islahin nafsi. Allah Ta'ala galakkan supaya kita sentiasa didik jiwa kita untuk melakukan kebaikan dan juga membaiki jiwa, bersih hati daripada sifat-sifat buruk, sifat-sifat mazmumah. Sadisan, 6, bayanu husni aqibatil mu'minin wa su'i aqibatil kufar. Allah Ta'ala nyatakan eloknya akhir kesudahan orang beriman dan buruknya padah orang-orang yang kafir di akhirat esok. Tinggal satu lagi dipanggil munasabah. Munasabah ayat surah ini dengan surah Wal Fajri. Apakah munasabah? Menarik juga munasabah dia ni. Tartabitus surah Al-Balad dengan surah Al-Fajri. Ada dua kaitan. Yang pertama, zammallahu ta'ala fi suratis sabiqah. Dalam surah Wal Fajri, Allah Ta'ala cela golongan-golongan yuhibbunal mala hubban jamma, yang mencintai harta yang melampau-lampau cintanya. Mereka juga makan harta pusaka. Mereka tidak memberi makan pada orang miskin, khianat kepada anak yatim. Maka dalam surah ini, surah Al-Balad, Al-Aqs, sebalik dia, iaitu Allah SWT sebut, wahai pemilik harta, mu jangan bakhil, marilah merdekakan hamba-hamba tawanan-tawanan daripada tuan dia, wal it'am, dan berilah makanan kepada orang ketika mereka lapar. Terbalik dia panggil ayat Al-Balad ni lawan kepada Al-Fajri. Al-Fajri sifat buruk, Al-Balad Allah Ta'ala buka pintu ruang untuk kita buat kebaikan. Yang kedua, Allah Ta'ala tamatkan surah Al-Fajri dengan menyeru ruh yang baik, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi Allah Ta'ala sebut tentang keadaan jiwa yang baik, nak mati pun baik, di akhirat pun baik, alhamdulillah. Maka Allah Ta'ala sebut di sini jalan-jalan mendapat ketenangan dan amaran daripada jangan salah pilih jalan,
iaitulah jalan kufur terhadap ayat-ayat Allah, menyalahi perintah Allah, maka orang itu salah pilih jalan. Jadi kalau nak selamat, ikut jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah para pelajar sekalian, tamatlah kita punya muqaddimah dan juga dia punya munasabah. Al-an, sekarang kita berpindah kepada tafsirul ayah. Surah Al-Balad, surah yang ke-90, juzuk yang ke-30, diturunkan di Makkah, mengandungi 20 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad. Aku bersumpah dengan negeri Mekah ini. Allah Ta'ala bersumpah dengan Mekah. Ai uqsimu bihadzal baladil haram. Aku bersumpah dengan kemuliaan tanah haram al-azimil qadri, yang besar kedudukannya, wa huwa Makkah al-Mukarramah. Para pelajar, dia tulis Makkatul Mukarramah. Makkatu al-Mukarramah. Jangan buh al-Makkatu, tak. Mekah tak ada alif lam. Makkatul Mukarramah. Yang kedua tu ada. Jadi itu dipanggil kedudukan tanah haram yang besar ini. La uqsimu bihadzal balad. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan negeri Mekah ini. Tadi anda ada sebut dalam Al-Quran ni, dalam buku kita ni, saya dah kumpul ada 10 nama Mekah yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Al-Balad, Makkah, Bakkah, Ummul Qura, Al-Baladul Amin, Baladul Haram. Ini ini ada 10 nama. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil buku kita ni, insya-Allah bekalan ke tanah suci. Kita boleh baca di mana saja berada, di atas kereta, atas bas, atas kapal terbang. Yang penting menambah ilmu, kepahaman kita tentang tanah haram Mekah. Itu di antara yang terbaik, insya-Allah. Jadi jangan lupa kembar ya. Nama dia Madinah Munawwarah, kelebihan dan sejarah. Dia ada kembar. Kita tulis dua-dua. Jadi bagi orang nak pergi Mekah kan, ada dua ni. Kita kata comel lah tu tak, berkembar. Lawa dua tu. Baik, tengok ayat yang kedua. Wa anta hillum bihadzal balad. Sedang engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tinggal di negeri ini dalam keadaan sentiasa ditindas. Ai uqsimu bi Makkah wal halu. Aku bersumpah dengan bumi Mekah, sedangkan engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam halalum bihi fil mustaqbali minaz zaman. Allah Ta'ala akan beri suatu masa untuk Nabi kita masuk Mekah dengan senjata-senjatanya dibenarkan untuk berperang pada beberapa ketika sahaja. Jadi kata di para ulama, anta ya Muhammad hillun ay fil mustaqbal. Maknanya hari ni waktu turun ayat Quran, Nabi kita ditindas, diunaya, diganyang oleh Abu Lahab, Abu Jahal, segala pokok Abu di Mekah yang kacau-kacau, yang jahat tu kena. Tapi Allah berjanji, wa anta hillum bihadzal balad, engkau pada masa datang halal di Makkah, ay la yahillu laka ya ma yahrumu ala ghairika minal qital fiha. Allah akan beri keizinan seketika untuk Nabi berperang di Mekah. Ayat ini menjadi isyarat kepada Fathu Makkah, pembukaan kota Mekah. Allah Ta'ala akan benarkan untuk Nabi berperang beberapa ketika. Selepas daripada itu ditutup balik, tak ada peperangan di Mekah. Siapa dia cuba masuk Mekah nak khianat, wa man yurid bi ilhadin bi zulmin nuzikhu min azabin alim. Allah kata siapa dia mari Mekah nak khianat, kami akan timpa ke atas mereka azab yang sangat pedih. Artinya para pelajar, para jemaah sekalian, Mekah ada immunity sendiri. Siapa dia niat pergi Mekah nak khianat, jumpalah.
Sebagaimana Allah tunjuk kepada kita tentera Abrahah, tentera bergajah yang datang ke Mekah nak runtuh Kaabah, hancur. Faja'alahum ka'asfin asfiawa makul, seperti daun kayu yang dimakan ulat, habis hancur lebu habis. Siapa-siapa saja pun di akhir zaman nanti ada kumpulan tentera nak pergi serang Kaabah. Siapa tengah jalan nyetelah di bumi, zoom, masuk. Siapa saja pergi niat pergi Mekah nak kena, Allah Ta'ala akan timpa azab. Lani pun tak boleh. Dia panggil immunity kebal. Allah jaga kepada Mekah. Tapi diberinya peluang kepada Nabi SAW untuk masuk Mekah pada hari pembukaan kota Mekah. Tanda ni pelajar, pada bulan Ramadan tahun yang ke-8 Hijri. Ramadan tahun 8 Hijri, Nabi kita mari dengan Madinah daripada bersama dengan 10,000 tentera masuk Mekah. Ada sahabat yang salah cakap. Dia kata al-yaum yaumul malhamah. Hari ini hari peperangan. Hari Allah Ta'ala akan berikan kepada kita membenarkan untuk kita bunuh orang ni, berperang di sini. Maka Nabi betulkan balik. Nabi kata tak. Allah Ta'ala yahillu li, memberi keizinan kepada aku untuk beberapa saat. Aku masuk Mekah. Bila Mekah diambil, ditawan, tutup balik pintu peperangan, tidak ada lagi. Iman itu dia kata, wa anta hillum bihadzal balad, muduk di sini aku beri satu ketika membenarkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk Mekah dengan senjata seketika saja. Lepas tu tak boleh. Jadi kita kena ingatlah, kan? Jangan duduk pergi orang nak pergi Mekah, jangan duduk ingat nak buat tak baik. Jangan. Kita kena pergi niat molek, niat juruh, niat nak jadi orang baik, jadilah dia, insya-Allah. Ni ada juga jemaah ni batu jenis sombong, nak pergi haji, tapi tidak berniat nak jadi baik. Dia beli kedai periduti itu berkata rokok, nak pergi bedam Mekah. Allahu Akbar. Kita kata orang lain pergi cari haji mabrur, ada lagi di kalangan jemaah haji yang mencari haji Marlboro. Dia haji bawa Marlboro. Marlboro itu nama rokok lah, tak kira nama apa pun. Ada juga bahasa jenis hak tak apa betul. Dia kata ustaz marah Marlboro ya. Kita isap rokok lain. Rokok gapo lagi nama lain pada Marlboro ni? Gapo lagi hak so? Tak ingat dia nama. Rusmai ke gapo benda. Gudah garai ke tak? Yang pentingnya kita sebut nama tu nak suruh nampak selari. Mabrur VS Marlboro. Lah nama berapa ikut lah. Yang pentingnya rokok tu. Ada sombong. Anak tegur seorang dibina. Dia ni rokok, kita pegang tangan dia. Haji, kita dalam haji lagi ni, ihram lagi. Belum buka ihram, tahallul sani belum lagi. Dia marah kita. Anak kata tuan haji, kalau kita tidak berubah di sini, di tanah haram ini, dalam keadaan kita mengerjakan haji ini, mata nataghayyar, bila kita nak berubah? Dia celak mata kita. Patut tak terima kasihlah haji tu lah tegur saya. Tak. Dia celak mata, dia kata apa? Memang saya tak nak berubah. Kita kata astaghfirullahalazim. Kesiannya kau dia, mari habis piti banyak-banyak, saya tak nak berubah. Kita istighfar banyak, ya Rabbi, janganlah mulut celupar dia itu sebab aku. Sebab kita tegur dia keluar perkataan celupar yang begitu buruk kesannya bagi orang jemaah haji yang bercakap di bumi Mekah, dalam tanah haram Mekah yang Allah Ta'ala muliakan itu. Allahu Akbar. Bahaya. Jangan ada keadaan ni. Dalam hadis, ni hadis. Kalau kita cerita dia ada hadis. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna Khuza'ata qatalu rajulan min bani Laithin ama fathi Makkah biqatilin minhu qataluhu. Qabilah Khuza'ah, mereka telah membunuh seorang laki-laki dari Bani Laits pada hari pembukaan kota Mekah dengan satu pembunuhan dari kalangan mereka. Maka puak-puak Laits pun pergi bunuh orang itu, balas itu. Fa ukhbira bidzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang kata Rasulullah berkelahi nu bunuh nu. Farakiba rahilatahu faqataba. Maka Nabi naik atas kenderaan unta dia. Nabi kata berkhutbah, faqala inna Allah azza wa jalla habasa an Makkatal fil. Wahai para sahabat, Allah Ta'ala telah jaga Mekah ini daripada tentera bergajah. Wa sallata 'alaiha rasulahu wal mu'minin. Allah Ta'ala izinkan kepada Rasulnya dan orang mukmin untuk masuk Mekah sekejap pada hari ini. Ala wa innaha lam tahilla li ahadin qabli. Nabi kata, ingat, tak ada siapa nabi-nabi dibenarkan untuk berperang di Mekah sebelum daripada aku. Walan tahilla li ahadin ba'di. Tidak halal kepada orang lain lepas pada aku ni. Tak ada siapa boleh bawa senjata masuk Mekah. Ala wa innaha uhillat li sa'atan minan nahar. Allah Ta'ala izinkan untuk aku bawa senjata beberapa ketika pada hari ini. Ala wa innaha sa'ati hadhihi haram. Sekarang ni selesai pembukaan, haram lagi kita bawa senjata di bumi Mekah. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Jangan duk kurang. Maaf, rawahul Bukhari wa Muslim. Maka dalam riwayat Ibnu Abbas lebih kurang sama juga. Inna Allah harrama Makkata. Allah Ta'ala telah mengharamkan tanah haram Mekah ini. Falam tahilla li ahadin qabli. Tidak ada seorang pun nabi-nabi belum pada aku boleh diizinkan berperang di Mekah. Wala tahillu li ahadin ba'di. Tidak halal pada orang lepas pada aku. Wa innama uhillat li sa'atan min nahar. Diizinkan untuk aku berperang beberapa ketika pada siang hari pembukaan kota Mekah. Hadzal hadis rawahul Bukhari. Jadi kalau kita kata boleh perang Mekah, orang itu silap, orang itu telah buat kesalahan yang besar. Jadi anak tak nak hurai panjang. Cerita Mekah ni mempunyai sejarah yang begitu panjang, yang begitu hebat. InsyaAllah tuan-tuan tidak kecewa kalau ada dua kitab ni untuk ke Mekah dan Madinah kita baca dan kita dengar syarahan-syarahan yang ada itu, insya-Allah. Jadi untuk para pelajar yang akan bersama kita dalam rombongan haji, kita akan cerita satu persatu semua tempat yang kita pergi dalam perjalanan haji. Siapa sini cerita kau ni, siapa Mina cerita Mina, siapa ni, supaya manusia jemaah haji boleh menjiwai semua tempat-tempat sejarah yang kita lalui. Mari ayat yang ketiga. Wa walidin wa ma walad. Allah Ta'ala bersumpah lagi. Dan demi manusia yang melahirkan zuriat dan zuriat yang dilahirkannya. Siapa dia tu? Wa uqsimu biwalidin. Allah Ta'ala bersumpah dengan ayah. Wa uqsimu biwaladihi. Allah Ta'ala bersumpah dengan anak dia. Siapa dia ni? Demo dua ni siapa? Maka di sini ulama tafsir kata al-muradu bil walid, ayah itu ada Nabi Adam alaihissalam. Wa bil waladi zurriyatuh. Zuriat dia semuanya anak belaka. Dia ayah. Zuriat dia tu anak. Allahu akbar. Ini tafsir sebagai ulama salaf mengatakan ayah tu Adam, anak tu segala zuriat dia, anak cucu dia dari kalangan manusia, maka dia jadi anak belaka. Allahu akbar. Itu satu pandangan. Pandangan yang kedua kata dak. Ammatun. Ayat ini umum. Tashmadu kulla walidin wa kulla maulud. Asalkan dia tu ayah dengan anak dia, maka Allah sumpah. Kita ni ayah, anak kita anak. Jadi sumpah. Pandangan yang ketiga, tulislah, pencatat tu kena laju sikit. Qala Ibnu Ashur, dia kata alladhi yunasibu al-qasam bihadzal balad. Oleh kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi ni, bumi Mekah, maka ayah yang layak untuk kita masuk dalam ayat ini iaitulah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala bersumpah dengan Ibrahim dan anaknya Ismail, kerana dua ni ada sejarah Zu-Syujun yang mempunyai sejarah yang panjang, yang sangat sedih, menyayatkan hati, menitiskan air mata bila kita baca sejarah bagaimana seorang ayah sanggup meninggalkan anak yang masih kecil di tempat yang tidak ada manusia. Allahu akbar. Dalam surah Ibrahim Allah kata
Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku telah tinggalkan sebahagian daripada zuriat aku ni di lembah yang tak ada pokok, tak ada manusia di Mekah. Bayangkanlah suratul Hajj ayat 8. Jadi Ibnu Ashur kata yang sesuai walidin Ibrahim, walad Ismail. Satu pandangan. Nak kata apa? Ada juga kata qila, ada empat pandangan pun. Al-walid an-nabi sallallahu alaihi wasallam, walad siapa dia? Umat dia. Kita kata boleh campur semua tu. Nak ambil daripada Tok Adam pun boleh, nak ambil daripada Ibrahim pun boleh, nak ambil baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun boleh. Jadi boleh belaka. Wallahu alam. Yang pentingnya Allah Taala bersumpah dengan walidin wa ma walad. Ayah dengan anak. Baiklah. Habis dah sumpah. Ayat yang keempat, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya kami telah jadikan manusia sentiasa dalam keadaan menghadapi kesulitan dan kesukaran jasmani dan rohani. Jadi Allah Ta'ala jadikan kita ni fi ta'abin wa syiddatin. Daripada awal kita beranak duk kuat, duk tunggu mak bui pek, besar sikit ngakak cari pek. Lepas tu pula sibuk pula pergi cari makan sendiri. Sudah tua nyanyuk pula ataupun sakit. Ya Allah, nas'alullah salamata wal afiyah. Kalau kita pergi melawat hospital ke rumah-rumah orang sakit hari ni, ya Allah, dah dulu waktu kita kecil mak suap susu dalam mulut. Lah ni kita sudah tua, anak suap susu kok hidung pula lah. Nas'alullah salamata wal afiyah. Berapa ramai hari ni orang-orang sakit, tua ke muda ke, diberi semini susu ikut hidung, ikut wayar. Kita kata Allah Ta'ala lah selamatkan kita. Allah Ta'ala matikan kita dengan husnul khatimah ya Rabbal Alamin ya Arhamar Rahimin. Manusia ni gitulah. Sebab itulah bila Nabi kita tengok orang mati, Nabi kata mustarihun wa mustarahum minhu. Mustarih wa mustarahum minhu. Dia hidup, dia rehat, ataupun orang lain rehat daripada dia. Mana kalau dia orang beriman, bila dia mati kak, berehatlah dia daripada susah dunia. Nah, masuk dalam kubur dia pula jadi taman syurga. Di akhirat esok dia masuk dalam syurga. Nabi kata mustarih, orang itu berehat. Nah, sekarang ni kalau ada orang mati, orang pakat tulis kata-kata tak, semoga tenang di sana. Semoga tenang di sana. Kadang-kadangnya tulis kau orang kafir tu semoga tenang di sana. Tenang gua dia kafir. Nak tulis pun tengok barai juga jangan duk tulis satu kali. Ni tulis pakai dia ikut orang putih. Gapo dia panggil, alah lama tak sebut ni. Istilah orang putih ni, kalau ada orang mati kak, dia kata peace apa benda ni. Mana hak budak-budak bagi menulis ni tulis. Ada istilah dia. Semoga jadi terjemah dia semoga tenang di sana. Habis orang kita kata tenang di sana. Nak tenang gua dia kafir. Ingat molek sikit. Kalau kau orang beriman, semoga tenang di sana. Tapi lebih baiklah kita doa, Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Semoga Allah jadikan kuburnya taman syurga. Allah Ta'ala beri ketenangan. Boleh istilah semoga tenang di sana tu bercampur. Dia panggil apa ni, RIP apa benda. Yang pentingnya semoga tenang di sana. Jadi kita nak tenang macam mana? Jadi Nabi kata Allah, orang yang beriman bila dia mati, dia rehat daripada kabat, daripada susah dunia. Ada Nabi kata wa mustarih wa mustarahum minhu, ataupun orang lain rehat daripada dia. Siapa dia tu? Orang jahat. Bila orang jahat mati, orang lain rehat daripada dia. Rehat apa? Tak ada dah. Gua nak tahu. Allah kalau dulu kalau nak tinggal rumah kat kunci pintu, pastikan gerai berkunci.
Nah, pagar-pagar tutup belaka. Sebab ada di kampung kita ni penagih dadah, hok mabuk dadah ada. Bila dia mati, orang berehat daripada kejahatan dia. Ataupun dia ni diktator yang zalim, pemimpin yang zalim, angkuh. Bila dia mati, orang kata mustarah minhu, orang lain rehat daripada dia. Sama ada kita rehat, ataupun orang rehat daripada kita. Mari kita baca ayat Ta'bir ni. Ayahsabu an lan yaqdir alaihi ahad. Patutkah manusia yang demikian keadaannya terpedaya dengan kekuatan yang ada padanya dan menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang dapat mengatasi kekuasaannya dan menyeksakannya. Jangan sombonglah awak. Adakah manusia menyangka dia ni gagah perkasa sentiasa, boleh saman orang itu sama orang ni, penjara orang itu penjara orang ni, tuduh orang itu tuduh orang ni, jadi Allah Ta'ala tak ambil kuasa atas dia? Sabar, mu jangan duk mikir mu tu besar sangat. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Hari ni mu berkuasa, beberapa hari je kuasanya. Nah, sekali hilang kuasa, nak gimana? Balik kapur pun orang benci, duduk muncul di media sosial pun dikecam oleh netizen. Baiklah kita jadi orang baik. Pergilah di mana saja, orang akan mengenang jasa kita, orang akan berdoakan untuk kita. Ya Allah. Ayat 6, yaqulu ahlaktu malan lubada. Manusia yang demikian keadaannya, tidak patut ia bermegah-megah dengan kekayaannya dan berkata, aku telah habiskan harta benda yang banyak dalam usaha menegakkan nama dan bangsa. Hai, buah besar dia panggil ni. Yaqulu hazal insan al-mubazzir. Si pembazir ni, dia salah guna harta dia dalam benda batil. Taja benda-benda kayu, menghabiskan, gunakan beli benda-benda yang tak ada faedah, tempat-tempat maksiat guna harta yang banyak. Jadi dia ingat manusia ni Allah Ta'ala tak tengok ke? Allahu Akbar. Yaqulu ahlaktu malan lubada ayahsabu an lam yarahu ahad. Adakah ia menyangka bahawa tidak ada siapa pun yang melihatnya dan mengetahui tujuan ia habiskan harta benda itu? Jadi ini dia panggil si pembazir. Ada tafsir ulama salaf, tanda ni pelajar. Ulama salafus soleh dia kata apa? Dia kata kalaulah orang tu menggunakan harta dia di tempat yang salah, beri bantuan kepada tempat maksiat ke, beli alat-alat yang boleh buat maksiat, maka itu pembaziran walaupun 1 rial. Tapi kalau dia infak harta dia di tempat yang baik, dia bawa 1 juta mari buat pondok sini. Contohnya, pergi buat rumah-rumah orang miskin, rumah anak yatim. 1 juta duit dia, tidak membazir. Jadi pembaziran itu duduk di mana? Apabila disalahgunakan untuk derhaka dan maksiat kepada Allah, maka itu satu kesalahan yang cukup berbahaya. Cukup berbahaya. Maka Allah tanya sini, alam naj'al lahu 'ainain. Mengapa manusia terpedaya dan bermegah-megah? Tidakkah kami telah menjadikan baginya 2 mata untuk dia memerhatikan kekuasaan dan kekayaan kami? Jadi Allah Ta'ala kata, aku jadi beri kepadamu 2 mata yang boleh kamu tengok nikmat Allah Azza wa Jalla. Ni mengaku nikmat yang kamu beri. Wa lisanan wa syafatain. Dan lidah serta 2 bibir untuk menyempurnakan sebahagian besar dari hajatnya. Kalau ada lidah saja tak boleh makan kita. Ada bibir baru boleh makan, baru boleh minum air. Kalau tidak, sembuh habis. Kali minum caw keluar habis, tak boleh buat apa. Jadi bibir kita dengan lidah ni untuk bercakap, untuk makan dan minum, itu kegunaan dia. Tapi ingatlah, wahadainahun najdain, dan kami telah menunjukkan kepadanya 2 jalan, jalan kebaikan untuk dijalaninya
dan jalan kejahatan untuk dijauhinya. Jadi Allah Taala dah beri kepada kita dua jalan. Mu pilih diri mu nak mana. Nak hak baik ke nak hak buruk. Jadi alhamdulillah para pelajar, kita setakat ni insya-Allah kita telah pilih jalan yang baik. Ada jalan hak buruk pun jangan habislah. Baiklah, al-fawaid al-ilmiyah wal lataif. Faedah yang dapat kita ambil. Yang pertama, Allah Ta'ala bersumpah, la uqsimu bihadzal balad. Jadi dalam ayat ini Allah Ta'ala bersumpah dengan bumi Mekah. Timbul soalan, la yuqsimu bihadzal balad. Allah Ta'ala kata, aku tak bersumpah dengan bumi ini. Sedangkan Allah Ta'ala bersumpah dalam ayat, wa hadzal baladil amin. Ini negeri Mekah yang aman. Macam mana kita nak faham ayat ni? Dia kata majoriti ulama bahasa mengatakan la huna silatun ala adatil Arab. La silah. Bukan la dengan makna nafi, tidak. Jadi la uqsimu maknanya aku bersumpah, bukan makna tidak bersumpah. Cuma kedatangan dia untuk menguatkan bahasa, maka itu yang pertama. Jawapan yang kedua, la di sini dengan makna nafyun li kalamil musyrikin al mukazzibin, nak menolak kata-kata orang musyrikin yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah kata uqsimu, la uqsimu, tidak aku bersumpah. Bukan tak bersumpah, tidak nafi hak dulu. Jangan main. Dia panggil bahasa Arab ni payah kalau kita tak belajar dia punya kaedah dia. Kalau panggil terjemah saja, penat kita. Baiklah, kita dah sebut banyak kali dah, Allah Subhanahu Wa Taala dia boleh bersumpah dengan semua makhluk milik dia, tak ada masalah. Tapi kita manusia, jangan bersumpah dengan lain daripada nama Allah dan sifat-sifatnya. Faedah yang kedua tulis, la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa balad tadammana al-qasamu. Dalam sumpah ini Allah Taala sebut aslul makan, tempat, penduduk. Jadi kita ni kena lengkap ayat kita. Jadi Allah Taala la uqsimu bihadzal balad, aku bersumpah dengan bumi ni. Bumi mana? Bumi Mekah ni. Itu tempat. Wa anta hillum bihadzal balad, mu akan mari sini Muhammad wa walidin wa walad, ayah dengan anak. Tadi kita dah bahas panjang dah siapa dia, Ibrahim, Ismail ataupun lain. Maka itu dia panggil penduduk dia. Jadi Allah Taala bersumpah dengan negeri dan penduduknya. Negeri dan penduduknya, mana semua itu kembali pada siapa? Kembali pada Nabi Adam atau Nabi Ibrahim alaihi salam. Alhamdulillah, itu dia panggil aslu al-balad, tempat mautin asal. Ini panjang cerita ni. Kalau kita nak bahas pula sini tentang orang yang bermusafir, dia mengembara, pergi duduk di Kuala Lumpur, kau duduk di mana-mana negeri, di Melaka, kau di ini. Bila dia balik kampung, dia tanya soalan, boleh tak dia qasar semaya sebagaimana musafir biasa? Ini kena dia dibahas. Jadi kita kata tak, kalau dia tu masih lagi ada angan-angan cita-cita nak balik kapur dia, maka jadi dia dua tempat lah dia mautin. Tempat dia duduk kerja ni satu, sini satu. Mana dia boleh qasar jamak dalam perjalanan, bila sampai di kampung tak boleh. Panjanglah mahal ni. Cuma kita nak katanya, kita bila Allah Taala bersumpah dengan aslu al-makan wa aslu sukan. Alhamdulillah. Yang ketiga, Allah sebut laqad khalaqnal insana fi kabad. Allah Taala kata aku jadi manusia ni susah. Tak ada benda senang atas dunia ni tuan-tuan. Tak sedut royak-lah. Orang kaya, gamak orang kaya tu senang, sesenang-senangnya tak juga. Susah hidup dia. Dia pagi-pagi dia pagi buta lagi pergi pejabat duk kira duit. Nah, silap-silap audit mari. Apa ni LHDM mari.
Cukar-cukar lain dulu, GST, SST mari. Macam-macam orang duduk kerja dia hari ni. Jadi ingat ke senang ke? Jadi kaya tu kaya lah. Tapi taklah senang sangat. Atas dunia ni semuanya kabat. Nak makan pun susah, nak hidup pun susah, walaupun duit banyak. Maka itu dia panggil manusia ni susah. Bila dia senang, bila dia pijak kaki dalam syurga nanti, insya-Allah. Orang tanya imam salaf, ada kata tanya Imam Ahmad atau lain, dia kata bilakah kita boleh berehat? Kita ni, Tuhan kata manusia atas dunia ni kabat, susah. Bilakah kita boleh rehat sebenar? Dia kata ada dua jawapan. Apabila sirat, titian sirat berada di belakang kita, mana tak ada, kita tak akan jatuh dari neraka dah, baru kita berehat. Itu rehat yang pertama. Selagi tak terlepas sirat, gedebar, kalau dia kata, menggigil kita. Yang betul-betul kita rehat apabila kaki telah memijaki syurga. Allahumma ja'alna min ahliha ya Rabb. Jadi kita daripada ahli syurga. Ketika itulah baru kita rehat yang betul-betul berehat. Ya, Allahu Akbar. Mari kita cari yang keempat. Yang keempat, yang kelima, dua lagi ada ni. Rengkah-rengkah lah, masa kita sudah lewat. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Jadi aku telah menghabiskan harta benda aku ni. Jadi Allah Ta'ala sebut sammal infaq fi syahwat wal ma'asi ihlakan. Ahlaktu, makna orang yang telah menyalahgunakan harta dia. Dia pergi infak di tempat tak baik, dia gunakan untuk meluahkan menggunakan untuk melampiaskan nafsu dia semata-mata, maka diguna ihlak, telah membinasakan harta dia dalam perkara yang tidak baik. Sebab apa? Sebab apa nama binasa? Sebab orang yang menghabiskan harta ni tidak dapat manfaat daripada harta dia. Di akhirat esok dia akan menyesal sesal-salnya. Atas dunia pun tak boleh berapa, di akhirat pula dia sesal. Maka Allah guna perkataan ahlaka, binasakan harta dia. Jadi kita orang beriman yang kita infak baik-baik, tidak binasa, harta kita menjadi milik kita apabila kita infak fi sabilillah. Baiklah, yang terakhir pada pelajar sekalian, ayat yang terakhir, alam naj'al lahu 'ainaini wa lisanan wa syafataini wa hadainahu najdain. Allah Ta'ala sebut di sini bagaimana seorang manusia nak bahagia, dia kena cari ilmu. Ilmu itu mari daripada mana? Mari daripada mata, mari daripada mulut, mari daripada telinga. Ini sumber menerima ilmu. Sebab itulah orang yang kalau kita telinga dia pekak, dia boleh tengok dengan mata. Kalau mata dia buta, dia dengar dengan telinga. Jadi alhamdulillah Allah Ta'ala buka jalan-jalan maklumat supaya kita sentiasa berfikir bahawa manusia ini bila diberi ilmu, maklumat, wa hadainahu najdain, kami beri pada dia dua lorong, pilihlah jalan yang selamat, jangan pilih jalan yang tak selamat. Jadi hikmah Allah Ta'ala sebut di sini walisanan wa syafataini, lidah dan dua bibir. Sebab tak lengkap kalau ada lidah saja, tak mungkin boleh bercakap tanpa ada bibir. Bibir saja ada, lidah tak ada, tak boleh juga. Jadi dua tu pelengkap di antara ilmu-ilmu nak bercakap. Tamaklah kita para jemaah sekalian 5 faedah yang dapat kita ambil daripada ayat kita ini, insya-Allah. Kita sambung lagi dalam siri yang akan datang, bermula ayat 11 sehingga akhir surah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.